Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tambahan tingkatan 5 KSSM. Bab 6 Fungsi Trigonometri. Standard kandungan 6.4 Identiti asas kita dah bincang dalam kelas. So hari ini Cikgu nak share jawapan bagi latihan formatif 6.3 daripada buku teks muka surat 214. Okey, jom kita sama-sama perhatikan. Kita akan bincangkan latihan formatif 6.3. Okey, untuk soalan latihan formatif 6.3 ni, kebanyakan ideanya adalah berkaitan dengan identiti asas. Okay, kita ada 3 identiti asas trigonometri, iaitu yang pertama sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Yang ni yang pertama. Yang kedua, 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta. Dan yang ketiga, 1 tambah cot kuasa 2 theta sama dengan cosec kuasa 2 theta. Okay. Lihat soalan yang pertama. Diberi secant kuasa 2 theta sama dengan P. Okay. Maklumat yang kita ada ialah secant kuasa 2 theta. Cari nilai bagi setiap yang berikut dalam sebutan P. Okay. A diminta tangent kuasa 2 theta. So, berdasarkan antara 3 identiti asas tu yang mengandungi tangent ialah formula yang kedua dan dia juga ada secant. Jadi kita memang senang nak relate lah. Okay, maksudnya dekat sini secant kuasa 2 theta sama dengan 1 tambah tangent kuasa 2 theta, betul tak? Macam ni. Jadi tangent kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta, 1 akan bawa ke sebelah, jadi tolak 1. Okey, secant kuasa 2 theta ialah P. Tolak 1. So, jawapan dia ialah P tolak 1. Untuk soalan B, cos kuasa 2 theta. Dekat sini soalan formula yang ada cos ialah yang pertama, tapi kita tidak ada maklumat sin. Tapi kita ada maklumat secant. Secant ini adalah 1 per cos. 1 per cos sama dengan secant. Maka cos ialah 1 per secant. Okey, kita tukar je tempat. Jadi cos kuasa 2 theta adalah sama dengan 1 per secant kuasa 2 theta. Jadi jawapannya ialah 1 per P. Ini untuk B, ini untuk A. So untuk C, dia nak sin kuasa 2 theta. Yang ni baru kita boleh gunakan formula yang pertama. Sebab untuk sin, kita ada sin dekat sini. Cos kita dah ada maklumat cos untuk jawapan daripada B. Jadi kita boleh gunakan sin kuasa 2 theta sama dengan cos bawa ke sebelah. Sin kuasa 2 theta sama dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta. Betul? Dia nak sin, so cos bawa ke sebelah. Oleh itu, sin kuasa 2 theta sama dengan 1 tolak 1 per P. Jawapan ni dah betul. Dalam bentuk pecahan, terus P tolak 1. Okey, ini maksudnya kita jadikan dia P per P. Okey, ini pun boleh, ini pun boleh. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Tanpa menggunakan kalkulator, bermaksud kita akan gunakan rumus lah, identiti asas ni. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okay, dekat sini ada sin kuasa 2 100 tambah cos kuasa 2 100. Sin kuasa 2, cos kuasa 2. Menggunakan rumus yang pertama, sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Maksudnya apa-apa nilai pun theta di sini sekiranya sama, so nilai dia akan dapat 1. Maka untuk jawapan yang A ialah 1.
100 darjah tambah cos kuasa 2 100 darjah sama dengan 1. Itu saja. Untuk B, tangent kuasa 2 3 radian tolak secant kuasa 2 3 radian. Okey, ini kiranya ini sebagai theta kita lah. Okey, maksudnya dekat sini formula tangent kuasa 2 theta tolak secant kuasa 2 theta. Nak guna identiti yang mana tu? Yang ada tangent dengan secant kat sini. Okey, secant ialah 1 tambah tangent kuasa 2. Okey, 1 tambah tangent kuasa 2. So kita masukkan dekat sini Untuk yang B tu, tangent kuasa 2 3 rad tolak secant tu kita tukar jadi 1 tambah tangent kuasa 2 3 rad. Betul secant ialah 1 tambah tangent. Okey, macam ni lah. Maka bila kita buka bracket, kita akan dapat tangent kuasa 2 3 rad ni tolak 1 tolak tangent juga. So tangent dengan tangent ni habis. Jadi jawapan dia tinggal negatif 1. Seterusnya soalan C. 1 tambah tangent kuasa 2 120 darjah. C 1 tambah tangent 120 darjah. Kita tengok dekat identiti 1 tambah tangent ni akan jadi secant kuasa 2 theta lah. Ini akan jadi, yang ni akan jadi secant kuasa 2 120 darjah. Okey, daripada identiti asas kita akan dapat macam ni. Okey, sekarang ni kita tak ada maklumat pun untuk nilai-nilai ni lah. Lagi satu, kita tak boleh gunakan kalkulator. Jadi dekat sini kita gunakan sudut rujukan atau sudut sepadan. Kita tengok untuk 1 tambah tangent kuasa 2 120 darjah ni, sebab dia ada 1 dan ada tangent, jadi kita tak boleh nak rujuk. Macam yang ni, bila sama dengan secant, dia dah single, so kita boleh membayangkan sudut rujukan dia dengan cara melukis sukuan ni. 120 darjah berada dekat sukuan kedua, 120 darjah. Sebelahnya ialah 60 darjah. Inilah sudut rujukan kita. Jadi dekat sini ialah secant kan. Sukuan 60 darjah ni merupakan sudut istimewa. So cikgu dah tunjuk jadual, kita dah belajar. Sudut istimewa ada 30 darjah, 60 darjah dan 45 darjah. Sudut 60 darjah ni adalah sudut istimewa yang kita boleh anggarkan nilai dia. Okey, jadi dekat sini sukuan dia berada dalam sukuan kedua. Sukuan kedua merupakan rumah siapa? Rumah sin dan kosek. Sedangkan kita memerlukan sek. Okey, jadi sek ni dia duduk di rumah kosek dan sin, maka dia kena jadi negatif. Negatif sudut rujukan dia. Jadi secant 120 darjah sama dengan negatif secant kuasa 2 60 darjah. Jadi dekat sini dapatlah kita nilai secant 60 darjah. Berapa nilai dia? Kat sini cikgu tak tulis. Secant kan family dengan cos. 60 darjah untuk cos ialah 1/2. Jadi secant akan terbalik 2/1. So 2 lah. Okay, secant 60 darjah sama dengan 2. Okay. Dan kat sini nilai dia negatif. Maka kita kena tulis negatif. Dan ini ada kuasa 2. Maka kita kena tulis kuasa 2. So nilai dia ialah negatif 2 kuasa 2. Sama dengan 4. Okay. Seterusnya soalan 2D. 1 tambah cot kuasa 2, 25. Bila kita tengok kepada identiti asas, 1 tambah cot akan dapat cos sec.
So kat sini kita akan dapatlah dia sama dengan cosec kuasa 225 darjah. Macam C tadi, satu tambah kod tu dia ada couple. Yang ni single. So yang single yang kita boleh jadikan cari sudut rujukan untuk dapatkan sudut. Kita depends lah. Dapat tak dia sudut istimewa. Kalau dapat barulah kita boleh gunakan sudut istimewa kita. Kita tengok. Actually daripada sinilah kita boleh anggarkan sebenarnya. So, kita pun buat sini 180 darjah kan. Sini 270 darjah. That means 225 mesti di in between tu. Jadi dekat sini 225 tolak 180 kita akan dapat 45 darjah. Maka sudut rujukan kita ialah 45 darjah. Memang dia sudut istimewa. Dan dia berada dalam sukuan ketiga. Sukuan ketiga merupakan rumah tangen dan kotangen. Jadi yang kita nak sekarang ni cosec. Cosec di sukuan ketiga akan bernilai negatif kerana dia bukan di rumahnya sendiri. Dia di rumah tangen dan kot. Bila dia tumpang rumah orang, dia akan jadi negatif. Negatif, tulis diri dia. Negatif cosec kuasa 2 dan sudut rujukan dia. Bukan sudut dia. Sudut rujukan dia 45 darjah. Jadi, so cosec ni ialah family sin. Family sin. Mana sin? Sin kita. Okay, sin kita 45 darjah ialah 1/2. Jadi cosec terbalik akan jadi sed 2/1. That means sed 2 je lah. Okay, jadi kita punya cosec 45 darjah ialah sed 2. Kita ada negatif, kenalah tulis negatif. Kuasa 2, kenalah kuasa 2 kan dia. Jadi jawapan dia ialah negatif sed 2 kuasa 2 akan jadi positif. Positif 2. Okey. Soalan nombor 3, buktikan setiap yang berikut. Soalan untuk A, tangen kuasa 2x per 1 tambah tangen kuasa 2x sama dengan sin kuasa 2x. Macam mana kita nak buktikan yang sebelah kiri tu adalah sebenarnya sin kuasa 2x. Dia banyak. Tangen kuasa 2x per lagi 1 tambah tangen kuasa 2x. So, kat sini kita dah nampak dah apa benda yang boleh kita relate. Betul tak? 1 tambah tangen kuasa 2x. Ini pun 1 tambah tangen kuasa 2x. 1 tambah tangen kuasa 2 x pula tita. Okey. X tu dia akan kita guna x lah kan. Sama dengan secant kuasa 2 x. So tulis yang sebelah kiri. Kita ambil sebelah kiri ni. Mana ni? Jadi tangen kuasa 2x per 1 tambah tangen kuasa 2x ni tukar jadi secant kuasa 2x. Okay. Then tangen ni dengan secant ni kita pisahkan dia jadi bahagi tangen ni kita nak jadikan dia kepada sin ni. Kita sedaya upaya nak bukakan ataupun kita nak keluarkan sin daripada kedua-dua ni. Dan kita tahu rumus asas trigonometri untuk tangen sama dengan sin per cos. Jadi kita nak tukarkanlah ni. Ni tukarkan jadi sama dengan sin kuasa 2x per cos kuasa 2x bahagi 1 per secant ni ialah 1 per cos kan. Okay, bahagi secant ni pula ialah 1 per cos. So ni jadi bahagi secant ni tukar jadi 1 per cos. Okay, faham tak? Kalau tak faham, cikgu tulis dah balik. Bahagi secant kuasa 2x. So, secant kuasa 2x tu, kita tukar dia kepada 1 per cos. 1 per cos kuasa 2x. Okay, sama dengan bahagi ni kan pecahan, jadilah darab dan terbalik.
sin kuasa 2x per cos kuasa 2x darab cos kuasa 2x per 1 tak payahlah tulis. Jadi, cos dengan cos ni boleh dipotong. Maka tinggallah sin kuasa 2x. Ya, terbukti. Okey, untuk soalan B ni, kita kena main dengan secant dan tangent lah. Kita kena main dengan secant dan tangent. Okey, dekat actually sebelah kiri pun boleh kita ambil, sebelah kanan pun boleh kita ambil. Okey, macam mana Okey, kalau kita nak gunakan ni tangent dengan secant kan, tangent 1 sama dengan secant kuasa 2 theta tolak tangent kuasa 2 theta. Boleh juga. Kita ambil satu ni. Maksudnya ini 4 ni sama dengan 4 darab 1 kan. So daripada sebelah kiri, kita ambil yang sebelah kiri. 5 secant kuasa 2x tambah 4 secant kuasa 2x tolak tangent kuasa 2x. Okey, jadi 5 secant kuasa 2x tambah 4 secant kuasa 2x tolak 4 tangent kuasa 2x. Okey, 4. So sama dengan 9 secant kuasa 2x tolak 4 tangent kuasa 2x. So sama dengan yang kanan. Okey, nice. Terbukti. Alright, tengok C. Okey, macam-macam cara boleh untuk sebelah kanan pun boleh juga, sebelah kiri pun boleh. Untuk soalan C, bila ada soalan macam ni, yang biasanya kita akan ambil yang sebelah kiri ni lah, sin theta per 1 tambah cos theta tambah 1 tambah cos theta per sin theta ni. Kita nak ringkaskan dia menjadi macam yang sebelah sini. Macam mana tu? Jadi kita samakan bawah dulu. Samakan bawah maksudnya sin theta darab dengan 1 tambah cos theta. Jadi kita buat macam ni lah. Sin theta 1 tambah cos theta kan. Ini darab silang pula. Sin theta darab dengan sin theta. Jadi sin kuasa 2 theta tambah ini 1 tambah cos theta darab dengan 1 tambah cos theta. Maksudnya cikgu buat tepi 1 tambah cos theta kuasa 2. Jadi bila kita buat shortcut 1 kuasa 2. So 1 darab cos darab 2 tambah 2 cos theta. Then cos kuasa 2 theta kuasa 2 tambah cos kuasa 2 theta. Siapa yang confused tengok macam ni. A tambah B kuasa 2. Bila kita kembangkan, kita akan dapat A kuasa 2 tambah A darab B tambah darab 2 2AB tambah B kuasa 2. Ini kan yang kita belajar shortcut ni kan. Okey, jadi dapatlah ni. Kemudian pemudahkan bahagian atas dulu. Sin kuasa 2 theta dengan cos kuasa 2 theta. Ingat tak? Ini. Sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta akan dapat 1. Okey. Jadi yang ni dengan ni menjadi 1 lah. 1
tambah 1 tambah 2 cos theta per sin theta tambah 1 tambah cos theta. Okay, belum nampak persamaan lagi ni. Ini 1 dengan 1 jadi 2. So 2 tambah 2 cos theta. 2 tambah 2 cos theta. Dekat sini dah nampak sikit. Sin theta 1 tambah cos theta. Okay. 2 dengan 2 ni kita boleh faktorkan. Jadi 1 tambah cos theta per sin theta 1 tambah cos theta. Sama kan? Jadi 1 tambah cos theta dengan 1 tambah cos theta ni boleh hapus. So tinggallah 2 sin, 2 per sin theta sama dengan 2 cosec theta. Soalan D ni ada secant, ada tangent. Jadi kita scroll balik, tengok identity mana yang sesuai. Ada tangent dan secant ni kita sesuai ambil 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta. Cikgu tulis kat tepi ni. 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta. Okay, ni sebagai clue je lah. Kita tengok dulu kesesuaian dia. Tengok ya. Okay, secant kuasa 4 theta. Ini secant kuasa 2 theta. Nak jadikan dia tangent. Okay, jadi tapi sini ada kuasa 4. Ini kuasa 2. Jadi kita cuba pecahkan dia punya kuasa tu. Yang ini dia bila kita pecahkan, kita katakan kita faktorkan dia secant kuasa 2 theta. Bila kita keluarkan kuasa 2, so sini masih ada lagi kuasa 2. Secant kuasa 2 theta tolak yang ni dah tinggal 1. Faham Bila kita buka kembangkan balik secant kuasa 2 darab secant kuasa 2 akan jadi secant kuasa 4. Secant kuasa 2 darab negatif 1 jadi negatif secant kuasa 2. Okey, boleh? Padam. Okey, secant kuasa 2 theta. Kita ada ni. Okey. Secant kuasa 2 theta ialah 1 tambah tangent. 1 tambah tangent kuasa 2 theta. Secant kuasa 2 theta tolak 1. Ni bawa ke sebelah jadi tolak. So maksudnya akan jadi tangent kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta tolak 1. Maksudnya ini adalah terus jadi tangent. Okey. Jadi bila kita kembangkan pula bracket ni 1 darab tangent kuasa 2 theta dapat tangent kuasa 2 theta. Dan tangent kuasa 2 darab dengan tangent kuasa 2 tangent kuasa 4 theta. Okey, bila kita bandingkan kita dah dapatlah sebenarnya. Susun je balik. Tangent kuasa 4 theta tambah tangent kuasa 2 theta. Okey, sama dengan sebelah kanan. Okey. Seterusnya soalan 4, persamaan yang berikut adalah benar bagi semua nilai theta.
Okay, ini macam tadi kita ada dua pecahan ditambahkan. 1/1 tambah cos theta tambah 1/1 tolak cos theta. Nak jadikan dia tunggal 2 cosec kuasa 2 theta. Ni jadikan tunggal. Maksudnya kita akan ambil yang banyak ni. Yang berangkai ni kita akan ringkaskan jadi 2 cosec theta. Buktikan persamaan tersebut. Jom kita buktikan. Okay. Jadi maksudnya kita akan darabkan yang bawah, samakan pembawah lah. Untuk soalan A. 1 tambah cos theta darab dengan 1 tolak cos theta. Yang atas pula 1 tolak cos theta. Kita darab silang kan? Tambah 1 darab 1 tambah cos theta. Okey. Kita tak tulis 1 tu lah. Okay, sama dengan di sebelah kiri. Sebelah kiri. Ni 1 tambah 1 dia jadi 2. Negatif cos tambah cos. Habislah. Habis. Tolak cos tambah cos. Habis. Yang ini pula tak ada tambah nampak beza dia darab. Yang bawah ni darab, yang atas ni ada tambah. Jadi yang dekat atas ni kita kena darabkan lah. Ini macam A tambah B darab A tolak B akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So dekat sini senang je. 1 tambah dengan tolak kan. Tambah dengan tolak akan jadi tolak. Tolak cos jadi cos kuasa 2 theta. Okey. 1 tolak cos kuasa 2 theta. Macam mana pula nak jadikan dia cosec ni? Cosec ni kita tahu dia sebenarnya sin, betul tak? Keluarga sin, 2/sin tu kan? Kita ada cos. Kita nak jadikan dia sin. Sin kuasa 2 theta lah maksudnya. Bermaksud kita akan gunakan identiti sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Ingat identiti. Okay, sebenarnya benda ni kena praktis selalu. Jadi baru kita dapat bayangan nak gunakan yang mana, nak guna yang mana. Jadi kita dapat bayangan sebab 2 cosec theta ni kita tahu dia adalah 2/sin. Kalau ada kuasa 2 maka sin kuasa 2 jugalah. Jadi yang dekat bawah ni kita dah dapat cos. Okay. Jadi kita nak jadikan dia sin. So cos ni cuba kalau kita bawa sebelah, dia akan dapat sin kuasa 2 theta sama dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta. Dapat ni kan. Jadi betul lah 1 tolak cos ni ialah sin. Maka kita akan dapat 2/sin kuasa 2 theta. Maka terbuktilah dia akan jadi 2 cosec. Sebelah kanan. Okey, lepas tu dia kata seterusnya cari nilai cosec kuasa 2 theta jika cos theta sama dengan 0.6. Okey, jadi kita ada maklumat cos saja. So kita akan masukkan dalam inilah. Ni ada cos ni. Kita tengok sini 1 untuk B. 2 cosec kuasa 2 theta sama dengan 1/1 tambah 0.6. Ni cos theta sama dengan 0.6 dan tambah 1/1 tolak cos theta. 1/1 tolak 0.6 sama dengan 1/1.6 tambah 1/0.4. Tekan kalkulator, kita akan dapat
3.125. Okey, yang ni kita dapat untuk 2 kosek kuasa 2 theta. Soalan nak cari nilai kosek kuasa 2 theta. Jadi apa kita buat? Oleh itu kosek kuasa 2 theta sama dengan 3.125 bahagi 2. Kita akan dapat 1.5625. Setiap identiti yang berikut menunjukkan hubungan yang melibatkan secant Y. Buktikan setiap identiti yang berikut. Banyak ni. Okay, A. Secant Y sama dengan sin Y tangent Y tambah cos Y. Kita nak secant. Secant ni kita tahu dia adalah 1 per cos. Okay, kita tengok macam mana apa yang kita boleh buat untuk jadikan dia tinggal cos sahaja. So, tangent ni hubungan dia dengan sin dengan cos. Tangent tadi dah bagi tahu sama dengan sin per cos. So kita tengok sin y per cos y tambah cos y. Okay, jadi dekat sini sin y ni dah akan jadi kuasa 2. Sin kuasa 2 y per cos y tambah cos y. So cos y ni per 1 kan. Kita darabkan dia dengan cos juga. Atas bawah darab dengan cos y akan dapat sin kuasa 2 y tambah cos kuasa 2 y per cos kuasa 2 cos kuasa 2 tak ya. Ni memang cos y saja. Cos y. Okey, lepas tu menggunakan ni dah nampak dah. Ni ialah identiti pertama tu kan. Sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 ialah 1. 1 per cos y. Tu dah nampak. Sama dengan secant y B. Secant y sama dengan tangent y tambah cot y per cosec y. Semua nak jadikan cos juga. 1 per cos y. Tengok apa yang kita boleh gunakan. Okey, jadi 1 per cos. Nak tukarkan tangent dengan cot ni jadikan dalam sebutan cos, dia akan jadi sin per cos jugalah. Kita tengok yang sebelah kanan ni. Kita ambil yang banyak tu lah. Sebelah kanan. Okey, sin y. Kita tengok dulu. Per cos y tambah cot ni akan jadi cos per sin lah. Kita balik kan. Cos y per sin y. Okey, masih lagi cosec ni sama dengan 1 per sin. Perlu tak kita tukar dulu? Biar dulu. Cosec y tinggal dulu. Kita nak settlekan yang atas ni. Yang atas ni maksudnya kita akan darab silang. Dia akan jadi ni darab ni akan jadi sin kuasa 2y ni tambah cos kuasa 2y per sin y cos y. Lepas tu per ni bahagi cosec y kan, bahagi cosec y ni kita akan jadi bahagi 1 per sin y lah. Cosec tu kita tukar jadi 1 per sin
Y. Okay, kenapa bahagi? Sebab dia per ni, nampak? Per ni kan? Cikgu patutnya ditulis kat bawah ni. 1 per sin Y. Cikgu dah naikkan atas terus. Per ni jadi bahagi 1 per sin Y ni, 1 per sin Y lah. Okay, cikgu padam balik Dan sama dengan sin Y dengan cos Y ni dah biasa, dah nampak banyak kali, sepatutnya dah tahu. Dia adalah identiti pertama, dia akan jadi 1 per sin Y cos Y bahagi akan jadi darab sin Y per 1, tak payah tulis. Sin Y dengan sin Y ni terhapus, dia membahagi, dan jadi tinggal 1 lah. So 1 per cos Y. Dah dapat lagi 1 per cos Y sama dengan secant Y. Senyum lagi. Soalan C, soalan yang last, sama juga kita nak jadikan dia 1 per cos. 1 per cos juga nak jadikan dia. Daripada panjang-panjang ni kan, macam tadi juga kita akan gabungkan. Maksudnya samakan bawah, darabkan, and then darab silang. Kita ambil yang kanan. Ini darab dengan ni darab dengan ni. Okay. 1 tolak sin Y darab dengan 2 tolak 2 sin Y tambah cos Y darab dengan 2 cos Y per 2 cos Y darab dengan 2 tolak 2 sin Y. Okey, biar dulu yang bawah. Kita kembangkan yang atas dulu. 1 dengan 2. 2 tolak 2 sin Y tolak 2 sin Y tambah 2 sin kuasa 2 Y. Yang ni tambah dengan 2 cos kuasa 2 Y per 2 cos Y dekat sini kita boleh nampak kita boleh faktorkan 2 keluar. Kita buat kat bawah. 2 ini 2 sin Y ni akan jadi tolak 4 sin Y tambah 2 sin kuasa 2Y tambah cos kuasa 2Y. Dia akan jadi 1. Tinggal 2 je lah. 2 cos Y 2 tolak 2 sin Y. Okay, sekarang ni 2 dengan 2 ni akan jadi 4. 4 tolak 4 sin Y per 2 cos Y masih lagi sama 2 tolak 2 sin Y. Okey, sekarang ni yang nampak persamaan di sini dengan sini, betul tak? Jadi kalau kita nak potongkan, maksudnya kita kena faktorkan dia. Faktorkan nak jadikan 2 tolak 2 sin Y ni, maka kita hanya keluarkan 2 sahaja yang bahagian atas tu. Maksudnya akan jadi macam ni. 2 tolak 2 sin Y per 2 cos Y 2 tolak 2
sin Y. Ni dengan ni. Okey, tinggal 1. 2 dengan 2 tinggal 1. So dapat atas tinggal 1, bawah tinggal cos Y. 1 per cos Y sama dengan secant Y. Sebelah kiri.